Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua murid-murid tahun 2. Sila bersedia dengan kelas PDPR kita pada pagi ini. Hari ini kita akan fokus kepada kemahiran yang berada pada buku latihan muka surat 31, 32, 33, 34 dan 35. Baiklah murid-murid, bersedia dengan buku Bahasa Melayu Jilid 2. Buku Bahasa Melayu Jilid 2. Kita fokus pada muka surat 31, 32, 33, 34, 35. Okey, baiklah. Sudah bersedia? Okey, kita buka buku pada muka surat 31. Alam sekitar dan teknologi hijau. Baiklah, berdasarkan aktiviti 1, aktiviti yang perlu kita buat adalah melengkapkan dialog. Apakah itu dialog? Dialog itu adalah ucapan antara orang A dengan orang B. Macam awak bercakap lah. Okay? Selalunya dialog ni, okay, dia mesti ada unsur ayat tanya ke. Contoh kita pernah belajar kan ayat tanya. Ayat tanya contohnya kena ada tanda soal. Okay, baiklah. Cikgu minta awak semua baca dulu petikan yang dekat atas ni. Petikan dekat atas ni nanti akan menjawab apa dialog yang akan disampaikan ini. Okey, baiklah kita baca sama-sama. Dialog yang pertama, ayah dia yang akan bercakap. Jerebu menyebabkan udara di sekeliling kita menjadi kotor. Tahukah Dahlia apakah yang akan berlaku jika menyedut udara yang kotor? Okey. Awak macam mana nak cari jawapan yang dekat atas? Awak cari perkataan tu. Menyedut udara yang kotor. Ada tak dekat atas? Okey. Ada tak kat atas? Okey, cikgu dah jumpa dah yang ni. Menyedut udara yang kotor. Nampak tak cikgu dah dapat? Menyedut udara yang kotor. Okey. Jadi cuba awak cari ayat, permulaan ayat dia tu. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Itulah jawapan yang Dahlia akan cakap. Boleh? Okey. Dapat? Okey, kemudian ayah dia tanya lagi. Jerebu juga mengganggu keselamatan orang ramai. Cuba beritahu ayah sebabnya. Okey, boleh? Okey, jadi sekarang apa yang kita nak kena buat? Kita cari perkataan. Okey, sekarang ni selepas perkataan kotor tadi, ada satu lagi perenggan bawah. Jarak penglihatan juga berkurang. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Jadi yang ini jarak penglihatan juga berkurang. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Sebab pengguna jalan raya inilah orang ramai. Betul? Okey, jadi jawapan kepada Dahlia yang akan cakap nanti, jarak penglihatan juga berkurang. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Awak boleh mudahkan perkataan ini menggunakan ayat awak sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Faham? Okay, seterusnya kita bergerak kepada muka surat 32. Muka surat 32, aktiviti adalah melengkapkan pantun. Kan kita sudah belajar pantun. Pantun, rima dia kenalah berselang-seli. A, B, A, B. Okey, contoh dekat sini. Kita tengok kat sini. Pantun yang pertama ni. Ini huruf apa ni? Huruf N. Okey. Kemudian ini kita tak tahu huruf apa. Kemudian huruf N. Kemudian huruf H. Maksudnya N. H. N. H. Okey, jadi jawapan kat sini. Jawapan dekat sini nanti. Perkataan belakang dia ni kena ada huruf H. Sekarang kita tengok atas balik jawapan dia. Ada tak perkataan ada huruf H? Okay, jadi kita dah jumpa dah kat sini. Ada H dekat sini. Nampak tak H? Ada belakang dia tu ada H. Okay, H. Okay. Jadi kita bergerak. Kita tulis Suria terbenam di hujung Pama. Okay, Suria terbenam di hujung
Hujung umpama. Okey, sorry lah. Dia tak muat dah nak letak kat situ. Ya, jadi awak faham Okey. Ya, yes. Okay, seterusnya. Tengok yang kedua. Ikan pelata di dalam tanjau. Tanjau. Hendak disisir di tepi laman N. Jadi, UN. Udara bersih, segar dan nyaman. Tadi cikgu cakap apa? U. Dekat sini mestilah belakang huruf U. Okey, naik atas cari U. Mana U? Okey, cikgu dah jumpa dah ini. Menghijau. Jadi perkataan belakang ni ada U. Jadi awak just tulis balik perkataan itu pada pantun rangkap yang kedua. Okey, pantun rangkap yang kedua. Menghijau. Kenapa dia jadi kena guna jawapan menghijau? Sebab rima pantun kenalah sama. Tengok rima kat sini. U, N. Faham? Okey, kita bergerak lagi. Pantun yang ketiga. Ni kita tak tahu apa. Makan nanti di tepi kolam. M. Beg plastik usah digunakan. N. Kerana nanti kotor alam. N dengan M. N. Mana N? Okey, buah betik enak dimakan. N. Jadi kita ambil buah betik enak dimakan. Okey. Seterusnya, bintang kejora di balik kamar. R. Ini belakang dia G. Ini R. Apa lagi satu? G juga. Badan sihat, penyakit berkurang. Boleh? Okey, jadi pantun kena rima yang sama pada akhir dia. N, H. U, N. N, M. R, G. Okey, boleh? Okey, bagus. Pandai. Okey, sekarang kita nak lengkapkan perenggan. Okey, waktu pendidikan jasmani telah tamat. Seha dan rakan-rakannya. Okey, siapa nama murid ini? Murid ini namanya Seha. Balik ke kelas. Waktu sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey. Pensel Seha telah tumpul. Dia, ada perkataan kat sini, mengasah pensel. Dia mengasah pensel dan habuk pensel dibuang ke dalam bekas khas. Dia ada bekas dia sendiri. Kan? Okey. Boleh? Okey. Seha membuang pembungkus roti ke dalam tong sampah. Boleh? Okey. Seha dan rakannya belajar di kelas yang bersih kerana tiada sampah. Boleh? Okey. Awak nak buat ayat awak sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Bincang dengan mak ayah, bincang dengan kakak, bincang dengan abang. Buat ayat sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Tapi nama kena nama Seha lah. Tak boleh letak nama orang lain. Okey? Okey, bagus. Okey, kita bergerak lagi kepada melengkapkan sajak. Okey, lengkapkan sajak. Okey, sajak yang pertama, perenggan yang sajak yang pertama ni, rinduku pada desa pada nan hijau. Apa yang hijau? Air, udara, burung, sawah. Apa yang berwarna hijau? Mestilah sawah. Sawah padi berwarna hijau. Okey. Pada sungai nan jernih. Kalau sungai, kat sungai ada sungai tu adalah unsur air. Nan nyaman. Nyaman ni selalunya udara. Okey, udara. Okey, berkicau ni cip. Itu namanya burung. Nan burung berkicau riang. Namun kini sawah kian mengering, ikan di sungai kian pupus. Kicauan burung kian menghilang. Ayuh kawan kita kembalikan keindahan. Indahan apa? Keindahan desa. Desa tu apa? Desa tu kampung lah. Sungai kita mari bersihkan. Pantai kita jangan cemarkan. Hutan kita jangan musnahkan. Kenapa orang nak musnahkan hutan? Sebab hutan sebenarnya
pembalakan, ambil kayu-kayu. Betul tak? Okey. Alam kita tanggungjawab bersama, ekosistem terjaga, kesihatan terbela. Pasti kita hidup sejahtera. Beza kan? Pantun dengan sajak ni dia punya cara penyampaian tu berbeza. Namanya deklamasi sajak. Okey. Seterusnya kita akan belajar tentang pola ayat. Okey, pola ayat FN ni maksudnya frasa nama. Frasa nama itu merujuk kepada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda. Orang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda. Okey, contoh dekat atas ni, awak nampak tak depan ni? Puan Haniza itu frasa nama orang kan? Sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, benda hidup. Okey, pengunjung. Pengunjung tu orang. Itu namanya frasa nama. Okey, pola ayat yang pertama namanya frasa nama dan frasa nama. Frasa nama dan frasa nama. Maksudnya ayat itu ada nama orang dan nama orang lagi. Contoh yang pertama. Puan Haniza, Ibu Seha. Ibu Seha namanya Puan Haniza. Okey, ini nama orang. Ini pun orang juga. Frasa nama. Boleh? Okey. Yang kedua, frasa nama dan juga frasa kerja. Apa itu frasa kerja? Frasa kerja awak mudah faham adalah kata kerja ataupun aktiviti. Aktiviti. Okey, contohnya aktiviti dekat sini. Jumpa tak apa-apa aktiviti kat sini? Membeli. Aktiviti. Menjaga. Aktiviti. Selain daripada itu, aktiviti yang awak tahu, menulis, aktiviti, membaca, aktiviti, mendengar, aktiviti. Boleh? Tapi dalam ayat yang diberikan di atas ini, ada dua contoh frasa kerja ataupun aktiviti yang ada dekat sini. Yang pertama, membeli. Yang kedua, menjaga. Kita ambil perkataan bawah lah, menjaga. Puan Haniza tu siapa? Orang. Jadi orang merupakan frasa nama. Menjaga ini merupakan frasa kerja. Menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar. Okey, seterusnya frasa nama dan frasa adjektif. Apakah frasa adjektif? Adjektif itu maksudnya dia nak menerangkan sesuatu benda tersebut. Contohnya, kat sini, sayur. Sayur tu macam mana keadaan sayur tu? Segar. Boleh? Awak nak cerita kelas awak ni sangat bersih. Udaranya sangat sejuk. Itu contoh. Kita nak menceritakan frasa adjektif. Adjektif tu sebenarnya menceritakan atau memberi penerangan berkaitan frasa nama tersebut. Contohnya dekat sini dia beritahu sayur-sayuran itu segar. Betul tak? Kalau awak nak cerita tulisan saya kemas. Kemas itu frasa adjektif. Saya menulis dengan tekun. Tekun itu frasa adjektif. Boleh? Adik saya sangat tinggi. Tinggi itu frasa adjektif. Adik saya sangat comel. Comel itu frasa adjektif. Frasa adjektif tujuan dia adalah untuk menerangkan frasa nama. Dia nak bagi tahu sayur itu segar. Boleh? Sayur itu layu. Layu pun frasa adjektif. Sayur itu telah busuk. Busuk itu frasa adjektif. Sayur itu telah rosak. Rosak itu frasa adjektif. Dia nak menceritakan apa yang berkaitan dengan sayur ni tadi. Boleh faham? Okey, seterusnya. Frasa nama dan juga frasa sendi nama. Frasa sendi ni apa? Frasa sendi, tujuan dia kita nak menghubungkan frasa nama supaya jadi ayat yang lebih baik. Okey, cuba tengok kat sini. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, frasa nama, frasa sendi nama. Okey, yang bagian atas ni, frasa sendi nama. Frasa sendi nama yang pertama di. Okey.